Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Eksklusif Lensa TVP pada kali ini akan memaparkan dua segmen khas sempena dengan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2014 yang bertemakan Guru Pencetus Kreativiti, Penjana Inovasi dan juga detik-detik terakhir perkhidmatan seorang penerbit rancangan TV pendidikan di BTP ini, iaitu Encik Hirdin, yang akan memberikan kepada anda maklumat-maklumat terkini dan berita-berita semasa dalam Lensa TVP. Anda bersama saya Hasrin Katok dan kita akan berbincang dan berwawancara bersama dengan Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu Encik Abdullah bin Mat Yunus, memperkatakan tentang sambutan Hari Guru Kebangsaan tahun 2014 bertemakan Guru Pencetus Kreativiti, Penjana Inovasi. Assalamualaikum Encik Abdullah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Lensa TVP dan saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di atas sokongan dan juga dukungan dalam menjayakan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2014 selepas tahun 2013 dianjurkan dinilai Negeri Sembilan ya. Dan saya fikir Kementerian Pendidikan tentunya telah memberikan mandat yang begitu besar kepada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan bagi memastikan Hari Guru yang akan disambut pada 16 Mei setiap tahun ini menjadi satu platform yang terbaik bagi kita menghargai guru-guru di Malaysia ini. Saya fikir sebagai pengarah tentunya telah mempunyai perancangan, agenda dan juga strategi tersendiri bagi memastikan sambutan pada kali ini dapat dijayakan dengan sebaik mungkin. Mungkin sepintas lalu tentang sambutan yang akan dilancarkan sementara pada tahun ini. Bagaimana Encik Abdullah? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asrin. Yeah. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diberi mandat untuk menjadi tuan rumah, iaitu mengetuai jawatan kuasa pelaksana Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2014 ini. Untuk makluman, ini adalah program kerajaan ataupun program Kementerian Pendidikan yang polisinya dibuat oleh Jawatan Kuasa Induk di Kementerian Pendidikan, kemudian Jawatan Kuasa Kerja di Kementerian Pendidikan, dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah jawatan kuasa pelaksananya. Atas kapasiti itulah Jabatan Pendidikan Wilayah bekerja untuk merealisasikan sambutan perayaan Hari Guru pada tahun 2014 ini. Jadi apakah program-program yang telah diatur sepanjang bulan April dan Mei yang bakal dilaksanakan sebaik saja pelancarannya berlangsung pada 30 April nanti, Encik Abdullah? Okay, mandat yang diberikan kepada kami ini berasaskan kepada keputusan yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Induk. Akan ada beberapa pengisian kepada sambutan perayaan ini. Yang pertama adalah pada 30 hari bulan April ini akan dilaksanakan apa yang dipanggil sebagai pra-pelancaran ataupun soft launch. Yang ini akan diurustiakan oleh bahagian asrama penuh dan sekolah kluster kecemerlangan yang akan diadakan di Sekolah Menengah Sains Selangor. Selepas itu pada 8 Mei akan diadakan majlis solat hajat, tahlil di wilayah Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang ini diurustiakan oleh bahagian pendidikan Islam. Kemudian akan berada isi ataupun program yang bertali arus di PWTC mulai daripada 14, 15 sehinggalah kemuncaknya 16 hari bulan. Ya, itu antara yang penting akan berlangsung ya. Dan saya fikir telah dinyatakan tadi bukan sahaja Jabatan Pendidikan di Wilayah Persekutuan menjadi urustia dan juga pelaksana pada sambutan ini, malah semua bahagian turut terlibat. Dan inilah uniknya sambutan Hari Guru yang diadakan setiap tahun. Semua pihak akan terlibat, bukan sahaja Jabatan Pendidikan di peringkat negeri sebagai tuan rumah, malah juga bahagian-bahagian lain di Kementerian Pendidikan akan turut serta membantu menyemarakkan suasana sambutan Hari Guru itu. Dan tentunya Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan mempunyai keunikan yang akan dipertontonkan kepada khalayak bagi sambutan pada kali ini. Mungkin apakah uniknya sambutan pada kali ini yang akan ditunjulkan oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur? Pada asasnya, untuk berlaku jujur, pada asasnya Asrin, dia punya
sambutan Hari Guru ni telah dimandatkan begitu rupa lah. Ya. Telah dimandatkan begitu rupa. Program-program yang telah ada dia telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Indo. Dari segi pengisiannya, kami di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mempunyai kalau nak berdasarkan unik ini, dua perkara yang mungkin kita boleh anggap sebagai unik. Ya. Yang pertama ialah seperti mana biasa di negeri-negeri lain yang menjadi host, walaupun tidak dimandatkan oleh pusat, tetapi kita ada jamuan makan malam negeri selalunya. Ya. Ditaja oleh kerajaan negeri, ditaja oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri dan sebagainya. Untuk Kuala Lumpur, kerana kita tidak mempunyai Menteri Besar, kita menggunakan kaedah memungut dana, mendapatkan dana untuk mengadakan majlis ini dengan cara yang unik. Kemudian persembahan ataupun pengisian malam itu pun unik. Kita namakan malam tersebut, yang ini akan berlaku pada 15 malam. Ya. Sebelum besoknya pelancaran Hari Guru tersebut. Kita namakan malam itu sebagai malam erti budi, bukan malam makan malam. Erti budi itu. Erti budi. Kita cuba mentafsirkan erti budi pada malam tersebut sebagai suatu kaedah masyarakat menampilkan rasa terima kasih dia, menampilkan rasa penghargaan dia kepada kaum guru. Simboliknya dekat situ ataupun cara kerja kita dekat situ adalah yang pertama, majlis tersebut diadakan oleh komuniti. Ya. Daripada menteri wilayah dan juga tokoh-tokoh yang ada dekat wilayah dan juga daripada komuniti iaitu PIBG di Kuala Lumpur. PIBG ini diketuai oleh Encik Amir Saudi iaitu YDP yang dipertua PIBG di SK Setiawangsa telah mengambil tanggungjawab untuk mengendalikan malam ini. Oleh itu, ianya adalah majlis oleh komuniti. Kemudian pengisian pada malam tersebut juga kita buat ataupun dirancang oleh pasukan pelaksananya sebegitu rupa dalam bentuk persembahan-persembahan yang datang, persembahan yang mengisi malam tersebut, dia merupakan persembahan sama ada oleh ikon-ikon tertentu yang ingin datang menunjukkan penghargaannya dan mereka datang secara sukarela dan percuma. Bukan saja ikon, malah artis-artis yang kemungkinan akan datang kepada situ. High profile, kalaupun ada yang high profile, mereka adalah datang dengan percuma. Dan kalaupun ada token yang diberikan kepada tokoh-tokoh ini, token itu dicari dan didapatkan oleh komuniti. Ini adalah keistimewaannya untuk uniknya malam tersebutlah. Kuala Lumpur mempunyai keistimewaan yang tersendiri sebab Kuala Lumpur ni lembah Kelang dan mudah untuk kita mendapat komitmen daripada semua pihak, mungkin penaja, artis, komitmen ibu bapa sendiri seperti mana dinyatakan oleh Encik Abdullah tadi. Dan satu perkara lagi ialah sambutan pula di kalangan masyarakat dari segi pelaksanaannya. Mungkin dapat juga ditunjukkan di sini PIBG begitu bersungguh-sungguh dari segi menjayakannya. Bagaimana pula dari segi komitmen pihak-pihak lain dalam menjayakan sambutan pada kali ini? Dengan masa yang singkat, keupayaan untuk melaksanakan program yang sebegini besar, ianya high profile lah bila Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang menjadi tetamu utama dia, yang melibatkan lebih daripada 3,000 guru ataupun delegate yang datang daripada seluruh negara dan dia berkampung pula di Lembah Kelang di PWTC. Ianya adalah satu tugas yang sangat besar dan mencabar. Memerlukan penyelarasan dan juga perancangan yang baik. Oleh itu, ianya tak boleh dilaksanakan secara bersendirian. Oleh itu, apa yang disebutkan oleh Asrin tadi mengenai penglibatan daripada pihak lain, bukan sahaja daripada PIBG, tetapi juga daripada tokoh-tokoh lain yang merupakan komuniti. Dan kalau boleh saya sebutkan contohnya lah, Pak Ngah, salah seorang daripada ikon di dalam pengurusan artis dan komposer muzik. Ia terlibat secara langsung untuk menterjemahkan bukan sahaja malam tersebut tetapi juga yang lain-lain, program-program lain. Kerana ia dianggap sebagai
sumbangan community, bukan sumbangan PIBG. Di samping itu kita dapat, seperti biasa, kita mendapat dokongan daripada agensi-agensi lain, termasuk daripada agensi-agensi ataupun bahagian-bahagian di Kementerian BTP sendiri. Kalau boleh disebutkan, pegawai kita Bob sepanjang masa berada bersama dengan kita, tak kira siang malam, bila kita panggil, jawatan kuasa kita panggil, memberikan komitmen yang sangat tinggi kepada pelaksanaannya. Oleh itu ini adalah effort menyeluruh lah. Dan seperkara lagi, apabila kita menyebut tentang sambutan Hari Guru, ialah pelancarannya yang akan dilangsungkan oleh Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Pendidikan Malaysia. Dari segi pengisian dan juga konsep yang akan diketengahkan pada sambutan tersebut, bagaimana Encik Abdullah? Untuk Hari Guru, seperti mana tahun-tahun sebelum ini, pelancaran Hari Guru pada 16 Mei itu adalah merupakan kemuncaknya. Komitmen daripada kerajaan terlihat melalui sepanjang masa. Ianya akan dihadiri oleh VIP negara, dan untuk Hari Guru kali ini ianya akan dihadiri, diresmikan, dilancarkan oleh yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan. Konsep yang cuba diterapkan oleh kita kerana dimandatkan oleh Jawatan Kuasa Induk adalah inklusif dan futuristik. Apa yang akan cuba ditampilkan di situ adalah inklusif, bermaksud penglibatan untuk majlis ini dan untuk Hari Guru ini, penglibatan daripada guru dari pelbagai generasi, guru muda, guru sederhana, guru tua dan sebagainya, termasuk bekas-bekas guru. Dan bukan itu saja, ianya melibatkan pelbagai grade guru, pelbagai kategori guru. Pada masa yang sama, inklusif di Kuala Lumpur kita anggap sebagai bukan sahaja dalam komuniti guru itu yang kena inklusif, tetapi juga community. So, sebahagian daripada yang akan ada di dalam majlis itu nanti adalah komunitinya, termasuklah penyumbang-penyumbang dan sebagainya. Yang kedua, konsep yang diberikan adalah futuristik. Apa yang diminta tampilkan untuk menjadi tontonan kepada guru di seluruh negara pada waktu itu adalah gambaran bukan sahaja pelancaran, tetapi gambaran kehidupan ataupun gambaran PNP kalau guru, ataupun gambaran bilik darjah yang seharusnya bersifat futuristik. Yang itu kita akan cuba tampilkan bagaimana futuristik ini akan terlihat di Dewan PWTC pada hari tersebut. Bila kita menyebut tentang inklusif ini, kita lihat tadi penglibatan PI, B dan G juga begitu ketara di sini. Keseluruhannya bermula dengan Malam Erti Budi tadi. Mereka telah memberikan sumbangan, kemudian pada Hari Guru itu sendiri mereka juga memberikan sumbangan secara langsung. Inilah komitmen yang kita nampak dalam pendidikan di negara kita Malaysia. Secara keseluruhannya, kalau kita lihat di Kuala Lumpur ini memang mudah untuk kita menjayakannya, untuk mendapatkan komitmen daripada pihak-pihak seperti ini. Apakah cabaran-cabaran lain di sebalik memastikan inklusif dan futuristik konsep yang di tengah ini dapat dijayakan dengan sebaik mungkin ini, Cik Abdullah? Mungkin saya nak komen sedikit mengenai pandangan Nasrin tu. Kuala Lumpur bukan mudah untuk mendapatkan komitmen. Bukan mudah sebenarnya. Dia perlu, masyarakat di sini kritikal. Mereka sebahagian besar adalah merupakan masyarakat yang mempunyai ekspektasi yang tinggi. Dan mereka akan terlibat sekiranya mereka yakin bahawa program itu adalah program yang memberi hasil dan bermakna kepada diri mereka dan kepada anak-anak dan juga kepada komuniti lain. Oleh itu, bagaimana kita menampilkan konsep ini harus boleh meyakinkan mereka. Berbeza dengan masyarakat yang mungkin ekspektasinya rendah. Jadi ada dua cara melihatnya. Walau bagaimanapun, untuk Kuala Lumpur, kita mengambil cabaran ini kerana ini adalah sebahagian daripada apa yang ada di dalam PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan, iaitu melibatkan PIBKS. So ini adalah translate ataupun terjemahan daripada apa yang ada di dalam inisiatif untuk melibatkan komuniti swasta ke dalam program kita. Kalau dalam PPPM itu lebih kepada sekolah, tetapi di sini kita terjemahkan dalam bentuk melaksanakan program
bersifat kebangsaan. Ya. Dan bukanlah satu perkara yang mudah apabila satu high expectation daripada masyarakat itu untuk dijemahkan dalam keadaan sebenar. Baik saja pelancarannya telah dilangsungkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, ini akan bermula pula sambutan di peringkat negeri dan juga peringkat sekolah dan sebagainya. Dan ini merupakan pencetus idea, seperti mana juga temanya, guru pencetus kreativiti, penjana inovasi, dan ada hasrat di sebalik sambutan Hari Guru yang perlu dijemahkan pada kali ini. Mungkin Encik Abdullah dapat kongsikan bersama kita. Sambutan perayaan Hari Guru ini boleh dilihat dari beberapa sudut lah. Yang pertama, adakah kita melihatnya sebagai perayaan semata-mata, ataupun kita melihatnya sebagai perayaan yang mempunyai makna. Untuk saya dan juga untuk pasukan kami di Jabatan Pendidikan Kuala Lumpur, kami melihat ini sebagai perayaan yang bukan sahaja perayaan tetapi perayaan yang mempunyai makna. Sebab itu kita cuba mengisi, walaupun ianya mandat, tapi kita cuba isi dalam bentuk yang boleh ditafsir sebagai perlu diikuti, ataupun memberi pengajaran kepada kita. Penglibatan PIBG ini contohnya sebagai satu daripadanya. Kemudian futuristik, kerana kehidupan anak-anak murid kita, anak-anak kita pada masa akan datang adalah bergantung kepada keupayaan guru-guru sekarang menterjemah apa maksud futuristik. Kerana yang akan hidup future adalah anak-anak murid kita. Oleh itu, kalau boleh kita gambarkan apa yang ada pada 16 hari bulan waktu pelancaran itu, gambaran futuristik itu boleh dilihat oleh guru dan mereka melihat anak-anak akan hidup pada zaman itu agaknya, dan itu memberi makna bukan sahaja kepada gahnya pelancaran tetapi makna yang dihasilkan oleh majlis tersebut. Dan dalam perkara ini tentunya banyak perkara-perkara yang diketengahkan selain daripada komitmen daripada guru-guru, komitmen daripada murid-murid yang terlibat dari segi membuat persembahan, dan untuk menjadi penyelaras kepada aktiviti-aktiviti yang dianjurkan ini memerlukan yang kita anggap sebagai komitmen sepenuhnya. Dan kita lihat dalam tempoh 20 hari akan datang ni, guru-guru juga punya tugas hakiki, khususnya mereka yang terlibat di Jabatan Pelajaran. Jadi bagaimana Cik Abdullah dapat menyelaraskan perkara ini agar dalam masa yang sama kita tidak tertinggal dari kerja hakiki dan dalam masa yang sama kita dapat menjayakan program ini dengan sebaik mungkin. Kerana Kuala Lumpur mendapat mandat ini untuk menjadi tuan rumah ini dalam masa yang boleh dianggap sebagai secara relatifnya sebagai singkat, iaitu kita mempunyai masa 5 bulan sahaja untuk bersedia. Kita merangka dan melaksanakan program ini dengan cara yang agak berbeza, iaitu di peringkat Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kita mengenal pasti personel ataupun orang-orang, tenaga kerja yang boleh melaksanakan program seperti ini. Dan bila kita kenal pasti ada 14 orang pegawai-pegawai kita. Sama ada mereka berada dekat Jabatan Pendidikan ataupun dekat pejabat pendidikan wilayah. Kita kenal pasti mereka, dan mereka lah yang membuat kerangka kepada kerja-kerja yang harus dilaksanakan. Kemudian mereka mengenal pasti dan melantik pasukan bawahan mereka yang terdiri daripada guru-guru ataupun pegawai di tempat mereka ataupun di sekolah-sekolah. Dan kaedah ini saya berpandangan sebagai kaedah yang paling pantas untuk membolehkan kerja ini dilaksanakan. So itu kaedah yang kita gunakan lah. Kemudian baru kita invite pasukan di luar daripada pendidikan untuk terlibat sama. Dan inilah yang cuba diterapkan konsep inklusif. Selain daripada pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan, malah mereka juga di luar juga turut sama dijayakan bagi memastikan hasrat ini akan tercapai. Baik, yang terakhir, apakah harapan Cik Abdullah terhadap penganjuran sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan pada kali ini? Tentunya mempunyai ekspektasi yang tinggi di samping yang dinyatakan tadi tentang perayaan yang mempunyai makna untuk dapat sama-sama dijayakan oleh kita semua rakyat Malaysia dalam menghargai Hari Guru ini. Harapan dan doa saya dan juga rakan-rakan saya di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga daripada Kementerian Pendidikan, saya yakin ialah doanya majlis ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Kemudian yang kedua, kita juga mengharapkan apa yang kita rancangkan ini bukan sahaja boleh berlaku dengan lancar, tetapi boleh diambil iktibar
oleh tetamu-tetamu yang hadir, dan juga boleh diambil iktibar oleh penonton-penonton yang akan menyaksikan siaran langsung untuk acara 16 hari bulan tersebut. Semoga majlis pelancaran Hari Guru 2014 ini memberi manfaat kepada negara. Iya. Baik, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Abdullah bin Mat Yunus, Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kerana sudi bersama kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan selama 20 minit sebelum ini telah memberikan maksud yang terbaik kepada kita, telah memberikan penjelasan yang terbaik kepada kita tentang perancangan dan juga strategi yang diatur oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan bagi memastikan sambutan Hari Guru tahun 2014 ini akan dapat dijayakan dengan sebaik mungkin dan mencapai objektif serta matlamat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah saudara, selepas ini kita akan saksikan detik-detik terakhir perkhidmatan seorang penerbit rancangan pendidikan bahagian teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jumpa lagi. Segmen yang kedua, eksklusif Lensa TVP pada kali ini, seperti yang saya nyatakan di awal tadi, ialah detik-detik terakhir perkhidmatan seorang penerbit rancangan TV pendidikan bahagian teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu bersama dengan Cik Hirdin. Assalamualaikum Cik Hir. Terima kasih dan saya ucapkan syabas dan tahniah setelah 30 tahun berkhidmat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia ini sebagai penerbit rancangan. Mungkin dapat kita mengimbau kembali semasa mula-mula Cik Hir menjejakkan kaki di Kementerian Pelajaran ketika itu. Silakan Cik Hir. Terima kasih pengurusi majlis Encik Asrin. Saya mula berkhidmat di BTP, kalau tak silap saya, tahun 85 di BTP. Pada masa itu kemasukan di BTP itu adalah suatu yang unik, kerana bahagian teknologi pada ketika itu menghasilkan bahan-bahan bantuan mengajar kepada guru-guru untuk mempermudahkan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Selain daripada bahan-bahan maujud, kita juga supply audio, bantuan audio ke sekolah-sekolah. Pada masa itu tahun 1972 BTP ditubuhkan berasaskan kepada kehendak Perdana Menteri untuk mempercepatkan penggunaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar-pelajar dan juga mempertingkatkan mata pelajaran sains dan matematik. Jadi berdasarkan kepada kajian bahawa untuk mempercepatkan proses pengajaran ini, TV pendidikanlah satu media yang boleh mempercepatkan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Apa agaknya antara rancangan ataupun program yang sentiasa menjadi ingatan Cik Hir sepanjang 29 tahun berkhidmat di BTP ini? Rancangan yang saya terbitkan yang popular pada masa itu adalah rancangan bahasa Melayu, berbentuk series program di studio base, iaitu Kak Ju dan Abang Jo. Kemudian diikuti dengan rancangan strategi. Itulah dua rancangan yang amat popular sekali. Dan kita lihat TVP telah banyak melaksanakan perubahan sejak perubahannya pada tahun 1972 di Ampang, Kuala Lumpur, kemudian berpindah ke Bukit Kiara, bersiaran melalui TV2, Astro, TV9 dan akhirnya menggunakan platform EduWeb TV pada hari ini. Jadi Encik Hir terlibat secara langsung dalam semua proses ini. Jadi apakah harapan yang akan datang terhadap kepentingan TV pendidikan ini dalam media pendidikan, Encik Hir? TV pendidikan ini merupakan suatu yang bidang yang profesional, yang sepatutnya kita teruskan seperti stesen-stesen TV yang lain. Kita ada TV, dia ada juga web. Jadi keputusan yang dibuat oleh KPM untuk menghentikan siaran TV dan hanya fokus kepada web, ini berkemungkinan dari segi keuangan. Sebab broadcast ni memerlukan perbelanjaan yang besar. Jadi kita tukar kepada platform web.
Dan saya fikir banyak kenangan manis yang telah diperolehi semasa berkhidmat di BTP ini dengan peluang latihan, perolehan pengalaman dan lapangan, latihan di luar negara dan sebagainya. Ini tentunya memberikan manfaat bukan saja kepada Encik Hay sebagai penerbit, malah mereka juga yang terlibat dalam bidang penyiaran ini terlibat secara langsung. Jadi apakah yang perlu kita nasihatkan kepada mereka ini tentang pengalaman-pengalaman yang amat berharga ini yang perlu dikongsikan dengan orang lain ini? Pertama sekali di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih khasnya kepada BTP dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Dengan berkhidmat di BTP ini saya telah banyak mengikuti kursus-kursus, begitu juga dengan latihan penggambaran di luar negara. Begitu banyak sekali dan ia memang memberi pengalaman yang meningkatkan pengalaman dari segi bertugas. Dan hasil daripada kursus-kursus luar negara yang saya dapat ikuti itu, maka saya telah melatih pegawai-pegawai di peringkat PKG, BTPN di seluruh negara. Dan apa yang saya harapkan kepada mereka-mereka murid yang telah menerima latihan ini supaya terus memperkembangkan latihan-latihan ini supaya hasil penerbitan BTP adalah sesuatu yang bermutu, yang boleh diguna pakai oleh murid-murid di sekolah. Ya. Dan secara langsung BTP ini adalah terlibat dari segi memperkukuhkan institusi pendidikan, para guru sendiri, dan kita akan menyambut Hari Guru pada bulan Mei nanti, 16 Mei. Dan setiap tahun saya fikir bahagian melalui pendidikan, melalui TV, sama ada melalui TV pendidikan ataupun EduWeb TV sentiasa memaparkan peranan guru, sambutan Hari Guru untuk diketengahkan kepada khalayak. Sinonimnya BTP dengan Hari Guru ini tak dapat dipisahkan, dan mungkin pengalaman Cik Hay sendiri sejak mula-mula TVP menyiarkan secara langsung, apakah kepentingan Hari Guru dengan BTP ini mempunyai hubungan yang rapat agaknya? BTP menganggap Hari Guru ini adalah satu hari yang amat besar, memberi makna bukan sahaja kepada BTP, malah kepada semua warga pendidik dan masyarakat di Malaysia. Yeah. Itu sebablah setiap kali Hari Guru, BTP akan mencari jalan untuk membuat siaran langsung supaya dapat diikuti oleh warga sekolah, masyarakat dan juga para pendidik semua. Jadi berdasarkan pengalaman yang pernah saya terbit Hari Guru sejak tahun 80-an lagi, ia merupakan suatu yang unik sekali lah. Kalau misal kata tahun-tahun di peringkat awal itu, Hari Guru biasanya sebelum kita siarkan Hari Guru, siaran langsung tadi, kita akan keluar satu rencana khas mengenai negeri tersebut tentang pendidikan. Yeah. Setengah jam sebelum siaran langsung, kita akan terbitkan rancangan khas tersebutlah, menunjukkan taraf pendidikan, pencapaian sekolah di negeri-negeri yang menganjurkan Hari Guru tersebut. Itulah keistimewaan yang ada pada Hari Guru. Dan saya yakin kemampuan BTP dari segi peralatan, kemahiran pegawai dan pengendalian siaran sepatutnya diketengahkan dan digunakan sebagai alat dan media yang terbaik oleh dunia pendidikan pada hari ini. Mungkin dapat kita jelaskan kepada masyarakat yang ada ketika ini berpeluang menyaksikan siaran ini. BTP mempunyai keupayaan yang sama taraf dengan TV-TV swasta yang lain yang boleh menjadi ruang kepada kita untuk terus memberikan khidmat di masa hadapan, khususnya dalam kita merealisasikan hasrat PPMI nanti akan berlangsung pada 2020 ni. Pandangan Cik Hay sendiri. Memang seperti yang dikatakan oleh Cik Hasrin tadi, kita telah mendapat pengiktirafan daripada RTM sendiri, Astro dan juga TV3. Jadi setiap kali siaran langsung, sama ada Hari Guru ataupun lain-lain program yang melibatkan guru, mereka akan membuat siaran terus, di mana 100% kru adalah kru daripada BTP. Tetapi kalau lain-lain syarikat yang menerbitkan, saya rasa mereka akan ragu. Di situlah pengiktirafan bahawa BTP mempunyai kemahiran dan kepakaran dari segi penerbitan
rancangan ataupun siaran langsung ini. Selain daripada itu, pengiktirafan daripada bahagian-bahagian latihan yang lain, di mana daripada Germany dia menjalankan kursus di BTP, dia pilih BTP untuk menjadi pusat di Asia ini dalam kursus. Dan selain daripada itu juga, kita juga pernah melatih pegawai-pegawai luar negara dalam segi penerbitan rancangan pendidikan ini. Baik, apakah harapan Cik Hei serta ucapan Hari Guru sebagai seorang penerbit rancangan yang begitu lama terlibat dalam penganjuran Hari Guru ini? Jadi apakah agaknya ucapan-ucapan yang boleh diketengahkan ataupun dilontarkan kepada khalayak ketika ini? Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang telah berjuang untuk mempertingkatkan pendidikan di negara ini. Pencapaian yang begitu tinggi sekarang berbanding dengan pada masa-masa yang lalu. Tidak ketinggalan juga kepada BTP yang merupakan media yang memperluaskan atau mempersembahkan apa sahaja yang berlaku tentang pendidikan ini kepada masyarakat umum, supaya mempertingkatkan lagi usaha untuk mendedahkan perkembangan pendidikan yang sebenarnya dalam proses perkembangan di Malaysia ini. Ya. Yang terakhir, nasihat Cik Hei kepada penerbit-penerbit TV pendidikan ketika ini serta rakan-rakan yang lain agar mungkin ialah maklunya setelah lama berkhidmat untuk dicurahkan barangkali apakah nasihat-nasihat penting yang perlu dihayati oleh penerbit-penerbit khususnya di TV pendidikan, radio pendidikan, semua yang terlibat dalam dunia pendidikan ini. Pertama sekali dari segi bertugas sebagai penerbit ini, yang paling penting adalah minat. Jadi walaupun kita tidak dapat berpeluang untuk mengikuti kursus-kursus, tetapi dengan ada minat yang tinggi, jadi kita dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari masa ke semasa. Selain daripada itu, kerjasama, teamwork di antara pihak penerbitan dan juga kejuruteraan harus terjalin rapat, kerana kedua-dua bahagian ataupun bidang ini menghasilkan suatu hasil yang menunjukkan sesuatu mutu. Jadi kegagalan di situ akan terserlah, dan masyarakat tidak akan mempersoalkan secara satu persatu, tetapi daripada hasil produk itulah yang akan menunjukkan betapa kukuhnya penggembelingan tenaga dalam menghasilkan sesuatu karya itu. Baik, yang terakhir barangkali Cik Hei, apakah agaknya perancangan sebaik saja menamatkan perkhidmatan dan mengisi masa lapang dalam dunia persaraan kelak ni? Ada perancangan tersendiri? Memang ada perancangan untuk diri saya sendiri, dan saya rasa dalam seminggu dua ini perasaan saya merasa satu suasana yang lain, fresh. Tidak ada ikatan lagi dengan mana-mana pun. Saya semua tugas-tugas yang berkaitan dengan diri saya telah saya hentikan. Dan saya ingat setelah berkhidmat begitu lama, saya ingat kita perlu rehat buat sementara ini. Itu saja. Baiklah, saya bagi pihak TV Pendidikan, bahagian Tauliah Pendidikan dan Kementerian Pendidikan sendiri mengucapkan selamat bersara kepada Cik Hei, selamat menempuh persekitaran dan suasana kehidupan yang penuh semangat, dan kita doakan agar beliau dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan sentiasa ceria dalam apa jua lapangan yang bakal dilaksanakan kelak. Baiklah saudara, sekian saja eksklusif Lensa TVP pada kali ini. Semoga dua bahan yang diketengahkan pada kali ini akan memberikan input dan maklumat yang terbaik kepada semua warga pendidik, khususnya untuk kita semua dalam kita merayakan sambutan Hari Guru yang ke-44 pada tahun 2014 ini. Baiklah, sekian saja. Assalamualaikum. Guru pencetus kreativiti, penjana inovasi.